Semua dah. Ya Allah, bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripada Allah memberi kepada kita keizinan untuk berada pada malam ini dalam rumah Allah Ta'ala ini, berada dalam taman syurga dengan niat beriktikaf dan niat kita menunggu antara satu solat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang as-sabiquna, yang berlumba-lumba untuk mengejarkan kebaikan. Terima kasih kepada pihak Surah Hijrah yang memberi dan juga sudi untuk menjemput saya. Dan dengan keizinan dan takdir Allah kita berjumpa dah dan kali pertama, walaupun jarak agak jauh dan senggang masa pun saya maklumnya, saya tak tahulah. Lepas ni katanya bulan 6, makna kalau nak temu pula tu bulan depan pula. Kalau ngaji tu putus mualah. Jadi kita dalam merangka apakah yang kita nak mengisi masa kita, prime time kita ni, masa yang utama ni, iaitu antara maghrib dan isyak sebagaimana dilakukan oleh para salafus soleh. Ini masa yang paling sesuai kalau untuk menuntut ilmunya, untuk menghafalnya, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cadangkanlah kepada saudara Cik Wafi kita. Saya pun tak tahu lagi lah macam mana, dan bergantung kepada majoriti. Tapi kita tak mengundi hari ni. Tak mengundi. Tak bubar lagi. Jadi tak boleh mengundi lagi. Maklum sajalah macam mana, adakah persetujuan itu disetujui ataupun kita nak tukar. Dan saya surau ni sebenarnya maklum dengan imarah yang cukup hebat dan pengisian daripada ramai penceramah dan ramai asatizah, para tuan guru dan para alim ulama yang mengisi jadual kuliah, dan tidak asing lagi lah surah Hijrah ni. Jadi apakah yang sewajarnya kita penuhi ataupun apa lagi kekurangan yang perlu kita isi, itu bergantunglah. Kalau boleh lepas ini kita dapatkan kata putus untuk kita teruskan. Jadi pada cadangan saya dan pada penelitian saya ni, kita inginlah baca, tapi ini bergantunglah daripada kitab Imam Ghazali berkaitan dengan akidah yang dinamakan Qawaid al-Aqaid. Qawaid al-Aqaid. Di matan dia ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang hidup pada tahun 450 hingga 505 Hijrah. Jadi matannya yang bahasa Arabnya dia tidaklah begitu panjang, tak begitu panjang. Jadi maknanya kalau
tikah temu sebulan sekali tu, maknanya dak makan berpuluh-puluh tahun lah. Dak makan berpuluh tahun. Dan terjemahan ni pun yang dibuat oleh Al-Fadhil Al-Mukarram Dr. Engku Ibrahim, pensyarah Yuniza juga, ustaz saya dan guru saya. Dia terjemahkan dalam ini tak silap ada 16 muka surat, ataupun 15 muka surat, tak kira hak luar. Jadi ini tidak dicetak apa. Kalau nak pun boleh photostat je lah, boleh photostat, ambil dan photostat, dan tuan yang terjemah ni izin dah, telah memberi izin untuk menggunakan. Sambil-sambil kita tengok kepada nuskah asal bahasa Arab, maka kita boleh buat bandingan dan boleh ambil panduan daripada terjemahan tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah, berkaitan dengan isi ataupun apakah ilmu yang kita akan ambil daripada kitab ini, Imam Al-Ghazali dalam ini himpunkan perkara-perkara penting berkaitan dengan akidah. Namanya Qawaid Al-Aqaid, kaedah-kaedah dalam akidah. Kenapa akidah ini penting? Mungkin kita tidak perlu berfikir panjang. Tuan-tuan, puan-puan yang duduk di sekitar ni pun ramai para alim ulama, ustaz-ustaz di sini, dan masjid ini, surau ini pun makmur dengan majlis ilmu. Kita maklum dah bahawa Islam itu sebagaimana dalam hadis Jibril, dia komponen dia ada 3. Pertamanya ialah Islam, keduanya ialah iman, ketiganya ialah ihsan. Islam, iman dan ihsan. Apabila ditanya oleh Sayyidina Jibril untuk ajar, maka Nabi jawab, dia tanya 3 perkara ini. Dan ada satu yang keempat, ditanya tentang asyratis saah, tentang tanda kiamat. Okey. Ini berkaitan dengan Islam ataupun agama kita. Ad-din itu 3 inilah yang diwakili Islamnya dengan ilmu kita panggil sebagai ilmu fiqh. Imannya kita panggil dengan ilmu akidah. Ihsannya kita panggil dengan ilmu tasawuf ataupun akhlak. Jadi setiap daripada itu ada tahap dia pula. Kerana ilmu Allah Ta'ala ni sangat luas. Ilmu Allah ni luas, tidak bertepi. Kalau dijadikan laukan al-bahru midada li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau andai kata laut itu dijadikan tinta, dan juga pokok-pokok tu dijadikan, kita kata pena, untuk tulis, mensaya tidak akan habis, takkan habis, takkan kering. Kerana apa yang ada pada ilmu Tuhan tu sangat banyak. Dan apa yang diberi kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak kamu diberi daripada ilmu itu kecuali sikit sangat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan atas orang yang berilmu tu ada lagi orang lebih tahu padanya. Kita jangan anggap kita cerdik, ada lagi orang cerdik. Kita cerdik dah, kena tipu juga di scammer. Biasa mari ni kadang-kadang hok telah selesai perkhidmatan pencen dan seumpamanya, orang duit banyak. Jadi aim dia, siapa sasarannya, ialah golongan-golongan yang tak tahu nak buat benda duit banyak sangat. Jadi golongan ini senang disasarkan oleh golongan scammer, dengan pelaburan lah, dengan ni lah, dengan macam-macam. Kita ingat cerdik dah kita ngajar orang, pelajar kita jadi doktor, profesor hebat, tapi orang boleh kecek kita juga. Apa? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Bahkan atas ilmu sekalian manusia ni, Allah Ta'ala lah maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka setiap daripada ilmu itu, ni saya ulang balik je lah apa yang tuan-tuan tahu. Cuma lukis sikit.
Nampak macam sekolah lah sikit atau universiti. Okey. Fiqhnya setiap tu ada dua. Fardu ain dan juga fardu kifayah. Akidah pun ada tuntutan fardu ain dan ada tuntutan fardu kifayah. Begitulah juga tasawuf, ada tuntutan fardu ain, ada tuntutan fardu kifayah. Kita kena nampak dulu gambaran ni, world view tentang agama ni kena faham dulu supaya kita tak salah letak. Macam mana salah letak? Kita orang ingin kepada ilmu, kita ingin betul pada ilmu, bersungguh-sungguh cari ilmu, tapi kita tak penuhi tuntutan ilmu hak bahagian lain. Kita minat sangat sirah contohnya, cari mana-mana ada ngajar sirah, pergi sirah. Katanya kita ni jadi telah beragama lah, telah mengikuti kehendak dan tuntutan agama sebab kita mengaji. Tapi kita mengaji sirah saja, mengaji sirah saja. Ibadat kita macam mana? Kita nak akidah kita macam mana? Jadi jangan kita cuai dalam tuntutan ilmu ini dengan kita tak selesai dulu yang fardu ain bagi setiap daripada pecahan ni. Nampak? Jadi paling kurang kita kena tahu apa yang penting kita tahu dalam berkaitan fiqh. Islam ini mewakili amalan ibadat kita yang zahir. Kita taharah, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Melibatkan ibadat kita yang berbentuk zahir ni. Jadi apa yang dituntut daripada kita? Kena tahu semua. Adakah kita kena tahu semua dalam kitab fiqh? Tidak. Kadar fardu ain daripada itu ialah mana-mana amalan yang kita nak buat dalam hidup kita, wajib kita kena belajar. Kita nak semayang, maka kena wajib belajar tentang hukum semayang, syarat semayang, perkara yang membatalkan dia. Sebelum itu taharah dulu. Kita nak berpuasa, kita orang yang boleh berpuasa, mampu berpuasa, maka kena belajarlah. Kita ada duit, ada harta, maka kena belajar ilmu berkaitan dengan zakat. Kita simpan duit, kita buat pelaburan, kita buat perniagaan dan seumpamanya. Jangan kita ingat kita selesai niaga, kita sedekah, masuk tabung sejid atau sedekah pada orang, kita dah selesai tuntutan kita. Ada tuntutan zakat. Zakat ni hak wajib, hak sedekah itu hak sunat. Kita berwakaf banyak-banyak tanah kita wakaf. Betul lah, tapi hak tuntutan wajib kita tak selesai, kena tanya juga tu. Jadi biar kita tahu letak kedudukan, sama ada kita nak belajar apa, nak amal apa, biar kena. Nampak? Kita pergi haji contohnya. Pergi haji mungkin semua orang tak wajib. Sebab apa? Ada orang yang tak cukup. Dalam tabungannya tak cukup. Daftar pun tidak. Maka kewajipan belajar tu tak wajib lagi lah. Tak wajib lagi sehinggalah dia jadi orang yang wajib ke atasnya haji. Orang yang tidak terlibat dengan zakat pertanian, dia tak ada sawah padi, dia tak ada tanam gandum, tak ada tanam kurma dan seumpamanya, maka tak perlu belajar berkaitan zakat pertanian. Dari segi kewajipan fardu ain tak perlu. Kalau dia belajar juga, itu fardu kifayah. Dan pada setiap ilmu tu ada kadar fardu kifayah mana yang lebih daripada itu. Masalah-masalah yang mendalam dalam sembahyang, dalam taharah, dalam ibadat-ibadat, dia ada yang lebih mendalam yang disebut dan dibahaskan dalam kitab. Itu fardu kifayah. Kalau tahu, lebih baik tahu satu masalah. Satu masalah daripada ilmu lebih baik daripada beribadah sembahyang 1000 rakaat. Kita nak boleh sembahyang 1000 rakaat lengah kaki, tapi kita tahu satu masalah walaupun kita tak boleh nak amal. Kita tahu saja ilmu satu masalah, bukan satu bab, bukan satu fazal, satu masalah, satu hukum, maka itu lebih baik daripada kita buat ibadat solat 1000 rakaat. Okey. Itu berkaitan dengan fiqh. Kemudian berkaitan dengan akidah. Saya mula dengan fiqh dulu, patut saya mula akidah dululah, tak apalah tu. Untuk mula dengan akidah dulu. Yang paling penting ialah keimanan. Kerana apa? Kerana asas ibadat kita, asas amalan zahir, dia terbina atas akidah. Kalau akidah kita tidak ada akidah yang betul, maka segala amalan kita tidak diterima. Yang ni kita risau. Kita bersungguh-sungguh habiskan umur kita melakukan ibadat, tapi kita berada dalam akidah yang tidak betul. Wal'iyazubillah.
Tu penting yang paling utamanya ialah membetulkan akidah. Memastikan akidah kita berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Terutamanya pada zaman ini. Terutamanya pada zaman yang mencabar ini. Di mana ajaran-ajaran sesat, pahaman-pahaman yang tak betul, atau pengajian-pengajian yang namanya pengajian akidah tapi bukan akidah diisi, tapi diisi dengan benda-benda yang karut. Contohnya benda-benda dikata ilmu makrifat tapi bukan makrifat tapi maklepak. Jadi itu semua sangat bahaya. Apatah lagi pada zaman selepas pada pandemik ni, zaman sekarang bila ilmu itu ataupun kuliah-kuliah pengajaran itu dibuat secara meluas dalam media masa, dibuat secara meluas dalam internet, FB, Telegram dan semua sekali. Jadi kita tak boleh nak sekat dah. Tuan-tuan balik bukan handset, sedap ustaz ni, tekan. Tak tahu yang ngajar salah. Sebab apa? Kita tidak ada ilmu asas nak rapih. Kita balik-balik buka kuliah ni. Kau orang share dalam WhatsApp kita, share dalam FB kita. Kita pun tekan lah. Kita pun rasa sedap dia ni. Kita dengar pun rasa mari. Ada mari. Ada mari mana? Rasa sedap. Kita ingat betul dah. Kita ingat kita ni hak nak cari ni. Tapi rupanya tidak begitu. Jadi paling kurang masyarakat awam, kita sebagai orang awam ni, kita kena ada asas yang dapat membezakan. Ini akidah betul, ini akidah salah, ini akidah ahli sunnah, ini akidah bukan ahli sunnah. Dan kecelaruan ini bukan berlaku di kalangan orang awam saja. Di peringkat yang lebih tinggi, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut IPT, orang-orang akademik, orang-orang yang profesional dan seumpamanya, mereka terpengaruh. Sebab apa? Sebab mereka, terutamanya apabila kita berada dalam zaman sebegini, keinginan beragama itu tinggi. Tapi apabila salah mencari sumber ilmu, ini yang menyebabkan akhirnya semakin jauh daripada agama. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahawa mereka buat kebaikan, buat kebajikan, tapi tidak. Ini kita bitak jauh dan kita kena pastikan kita siap sedia dengan penimbang dan juga asas yang kita dapat bezakan ini betul, ini salah. Awak boleh cakap macam-macam. Tuan-tuan punya mendengar, boleh jadi dengar saya kata ni pelik daripada hak lain kata betul tak ustaz kabur ni. Mari hak lain pula, hak cakap lain pula kata betul tak ustaz ni kabur. Tidakkah itu mengelirukan? Itu penting orang awam ni, paling kurang hak benda asas jangan kita keliru. Terutamanya bab akidah. Keliru bab akidah ni, habislah kita. Habis modal. Modal kita ataupun kita kata buku akaun ni. Akidah ni buku akaun. Amalan ibadat kita akan dicatat dalam buku akaun. Kalau kita masuk duit dalam bank, pergi buka ATM tak duit, lepas tu tembok. Buka kita akak benda tu, tak duit situ, tak duit atas tu, tembok. Pergi tembok. Masuk tak duit? Tak. Ataupun kita tulis nombor akaun salah. Duit seduk, seduk. Tapi boleh tak dalam akaun kita? Tak boleh. Sebab apa? Nombor akaun kita tak betul. Akidah yang betul ni macam nombor akaun lah, perumpamaan. Maka kita nak amalan kita masuk dalam akaun kita yang Allah Ta'ala hisap dan beri ganjaran pada kita, hendaklah kita akidah kita betul. Kita kena ada akaun dulu dalam bank. Kita tak ada akaun di bank tu, kita pergi masuk duit. Tak boleh masuk. Terbank lah masuk. Tak boleh masuk. Kalau ada akaun pula, katakanlah ada akidah dah. Ada akaun pula tapi salah nombor, dah masuk juga, masuk tak lain. Masuk tak lain. Nak bulan kita masukkan anak kita. Anak kita belajar jauh. Masuk. Rupanya salah 2 nombor. Masuk ke orang lain. Kalau masuk ke kawan dia boleh tahu juga. Ni masuk ke orang lain. Jadi tiba anak kita telefon, ayah apa dah masuk duit ni? Ayah masuk dah duit ni. Apa dah masuk ni? Tak apa, ayah masuk mula. Masuk dah masuk sebab nombor salah. Jadi pentingnya kita pastikan akidah kita berada atas akidah yang benar. Akidah al-haq.
Dan kadar fardu ain tu macam mana? Dia akidah ni dia benda tak banyak. Sebab tu kita akidah berbanding kitab fiqh nipis je. Nipis je. Dulu orang buat daurah kat sini, daurah akidah banyak kan, buat daurah akidahnya. Ustaz yang ajar pun ada sini dak. Kitab Aqidatun Najin, apa lagi? Kitab akidah semua tu. Kitab akidah ni nipis je sebenarnya. Aqidatun Najin tu kira antara kitab yang advance sikit lah, yang dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Kitab-kitab umpama Faridah, Pati Faridah dan seumpamanya hak bahasa Melayu ni tak tebal, nipis je. Banding dengan fiqh panjang sikit. Sebab perbahasan dia banyak. Akidah tak banyak. Jadi apakah payahnya kita nak belajar dan tumpukan masa kita untuk faham betul-betul bab akidah? Cuma timbul isu lah, orang kata payahlah ustaz mengajar, pening. Mari daurah akidah sekali pening. Mari tu nak belajar tubik jadi pening. Nampak tu silap mana tak tahulah tu. Mungkin silap kita. Mungkin silap hurayang tu jadi hurayang benda mudah dipayahkan. Boleh jadi belaka. Tapi kita baikilah diri kita. Maknanya kalau payah mungkin kita tak mampu nak faham. Carilah hak lebih faham lagi. Kadang-kadang benda sama. Ayat satu perenggan, satu baris. Kalau dihurai dengan cara mudah je. Kalau nak urai payah pun boleh. Kerana ilmu ni lapisan dia banyak. Jadi sekadar untuk keperluan orang awam, fardu ain, dia kena tahu sebagaimana ulama kata perkara-perkara asas akidah serta dalil-dalilnya. Serta dalil-dalilnya. Dalil dengan dalil yang yakin. Dalil dengan dalil yang yakin. Okay. Kemudian lebih daripada itu, perbahasan akidah ni sebagaimana ilmu lain dia ada kadar fardu kifayahnya. Pada fardu kifayah ni tidak bertepi. Sangat luas perbincangannya. Perbincangan dari segi ilmu kalam, perbincangan dari segi syubhah-syubhah yang dibawa oleh musuh Islam, yang dibawa oleh golongan-golongan sesat yang cuba nak merombakkan dan juga mengotorkan akidah Islam ni. Itu perlu kepada kemahiran dan juga perlu kepada pemahaman yang lebih mendalam. Nampak? Jadi itu ada tahap dia tu. Zaman sekarang isu apa? Yang belum ni tak pernah orang tanya-tanya lah, tak terfikir, mari jadi isu. Antaranya lah isu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata cuba bilang huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim, cuba bilang. Ada berapa huruf situ? Ada berapa? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Ada 19. Sifat yang wajib Tuhan ada berapa? 2. Mana gisa? Selagi gimana? Jadi stok itu. Dok saka kita. Dalam bismillah tu ada 19 huruf aja. Sifat yang wajib bagi Tuhan 20. Gimana selagi? Gimana selagi kita pun? Ustaz ni hebat. Hebat. Kita tak pernah terfikir boleh fikir itu. Jadi itulah dia alif yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berupa, tidak berbunyi. Alif sebelum ba. Sebelum ba tu ada alif kabar. Ini orang sesat ni, jangan pegang ni. Jangan pegang belum ni. Kabar sesat ni, bukan nak pegang ni. Nak kabar dulu ni. Orang sesat ni. Kenapa nak kabar gitu? Supaya kalau kita dengar lepas ni, kita tak pelik dah. Dia dah orang kabar ni, ni lebong lah ni, lebong. Lebong nak boleh bakar ni. Kurangnya kita taklah kejut. Kalau mula-mula dengar boleh jadi makan juga. Mula boleh dengar makan juga. Sebab tak pernah dengar pula ilmu-ilmu hak dalam-dalam gini, hak pelik-pelik. Tak pernah mengajar surah contohnya. Jadi dia pun persoalkan di mana itu alif. Kenapa mula dengan ba? Tentu sebelum ba ada alif. Kita bilang alif batal kan? Jadi dia kena baca
Bismillah. Buat buku ni. Siap buat buku ni kawan tu. Bismillah. Ada alif sebelum ba. Ni ngah karuk belaka. Orang gini biasa bahasa Arab ni dok ngaji ni, dok ngaji bahasa Arab ni. Alang-alang dia mula dengan ba, maka dia ngeja alif bata, sebelum ba ada alif. Jadi alif tu kena cari. Lepas tu macam-macam dia huruf. Alif itu Allah lah, alif itu zat lah, macam-macam. Dah kalau gitu lepas ba huruf dia. Huruf ta, ada apa tak ada huruf ta lepas bismillah? Ada. Ada. Jadi isunya sekarang ni dia cuba nak mengaitkan benda yang tak ada kaitan ataupun benda yang mana bukan tujuan maksud. Bahaya tak bahaya? Bahaya apabila seorang tu i'tiqad. Bismillah ni ayat Quran. Dalam Quran Tuhan sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman dia utus surat kepada Puteri Balqis. Utus surat dia mula dengan innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat tu dalam Quran. Yang menjadi bahaya apabila seorang tu i'tiqad bahawa sebelum bismillah itu patutnya ada huruf alif dan alif itu tidak dibunyikan kerana ada rahsia daripada rahsia ketuhanan. Nampak tak? Bunyi hebat. Bunyi hebat tapi balik awal. Orang balik awal. Bahaya ni. Dia seakan boleh bawa kepada mengiktikadkan gugurnya ataupun hilangnya satu huruf daripada huruf Quran. Bahaya. Siapa yang mengiktikadkan ada satu huruf yang gugur daripada Quran ataupun satu huruf yang ditambah daripada Quran yang patut ada dan seumpamanya, orang ini dikira sebagai telah keluar daripada Islam. Jadi bahaya tu. Jadi orang nak cari sangat ilmu-ilmu, nak dapat kedudukan ataupun ketinggian makrifat dan seumpamanya ini, akhirnya dia lebih cenderung kepada belajar cara ni. Tak mahu ngaji di sejik, tak mahu ngaji surat sebab benda hak biasa. Nak ngaji di tempat-tempat yang tersembunyi. Dalam rumah kena tutup itu pula. Start dah lihat awal-awal. Awal-awal lembu kambing tak tidur lagi, ayam tak tidur lagi, dengar kerja masuk syurga kan. Nampak tak? Jadi kena lewat-lewat sikit. Lewat-lewat. Sebab ni khusus ni. Jadi benda gini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ancaman yang sangat berat yang kita patut untuk faham akidah ni dengan fahaman yang betul. Hak tu tidak kira kefahaman yang di sebalik lain pula, yang memahamkan ayat-ayat Al-Quran, ayat al-muhimah litashbih, ayat yang memberi makna kesamaan Tuhan dengan makhluk, penyerupaan Tuhan makhluk dipaham dengan makna zahir. Maka itu bahaya juga. Itu juga bahaya apabila menterjemahkan dan memahamkan ayat-ayat seumpama yad dengan makna tangan tu juzuk pada badan, muka juzuk daripada badan. Tak. Makna istiwa dengan makna ada tempat serta duduk situ, tepatnya di situ. Datang dengan makna mari daripada jauh mari dekat. Turun dengan makna dari atas daripada bawah. Itu semua lari daripada perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Jadi akidah ni kalau salah bab fiqh fasik boleh jadi, ataupun kalau benda furuk maknanya khilaf lah. Kalau salah bab akidah sekadar, kalau salah betul-betul kerana ikut hawa nafsu, makna orang tu dikira berdosa lah. Dikira berdosa sebab dia tidak, kalau ikut mujtahid lain cerita, tapi dia buat benda yang menyalahi. Kalau salah dalam abidah fiqh, habis-habis pun orang tu dikira fasik, orang itu berdosa. Adapun salah dalam bidang akidah, salah dalam iman, salah dalam i'tiqad, hak ni penghujungnya apa? Dia sama ada jadi berdosa, fasik. Ada juga kalau akidah tersebut dia tidak menyebabkan kufur lagi. Akidah tersebut tidak menyebabkan kufur lagi, tapi lari daripada ahli sunnah. Nampak tak? Macam akidah Mu'tazilah, akidah Murji'ah, akidah Khawarij, akidah Musyabbihah ni, Mujassimah ni.
Mereka ni, golongan-golongan tersebut, akidahnya salah. Tapi tidak bawa kepada kufur lagi kalau tidak mengiktikadkan benda yang menyebabkan kufur. Tapi kita takutnya akidah ni dia boleh bawa, kalau salah boleh bawa kepada kufur, keluar daripada Islam. Wal'iyadzu billah. Kemudian, dan kita yang ketiganya ialah berkaitan dengan ihsan. Jadi ilmu yang menceritakan tentang ihsan ni ialah tasawuf, di mana i'tikad kita yang kita pegang dalaman kita, lalu kita buat amal dengan ibadat zahir kita, dia akan menatijahkan kepada akhlak yang baik, yang mana akhlak itu kita bermuamalat dengan Allah dan bermuamalat dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi pada isu muamalat kita dengan Allah Ta'ala, isu muamalat kita dengan hamba, dengan hamba, tulis kat Jawi okey, dengan hamba, dengan makhluk, maka di situ tasawuf dia akan merawat ataupun mengisi aspek ini. Bagaimana kita nak jaga hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nampak? Itu peringkat-peringkatnya lah. Okey. Cuma dalam kadar tasawuf ini, apa yang menjadi fardu ain, kerana ilmu tasawuf juga satu ilmu yang tidak ada ketepian, tidak ada tepinya, lautan yang tiada ada tepi dan dia tidak ada dalam dia. Dalam tak tahu. Makna luahnya perbincangan tasawuf ni. Jadi tasawuf ahli sunnah wal jamaah kita ini, ulama membahagikan atau mengkategorikan, dia letak benda yang fardu ain dalam ilmu tasawuf dipanggil ilmu hati pun panggil, ilmu akhlak pun panggil, ilmu tazkiyah penyucian jiwa pun panggil. Fardu ain ialah kadar kita nak jaga daripada rosak amalan kita. Dan kita baik sangka dengan Allah. Itu kadar fardu ain dia. Dalam inilah dibincangkan dalam kitab-kitab, apakah sifat-sifat mazmumah yang perlu kita bersihkan jiwa kita untuk kita isikan dengan sifat mahmudah yang perlu kita hiasi diri kita. Jadi sifat-sifat mazmumah ni kena tahu juga, kerana sifat mazmumah ini dia boleh merosakkan amalan kita. Banyak kita buat amalan ni, banyaklah kita buat amalan, baca Qurannya, sembahyang tahajudnya, buat apa, kita tadarusnya, mari mengajinya. Hilang dengan sebab apa? Hilang dengan sebab kita riak. Hilang dengan sebab apa? Hilang dengan sebab kita hasad. Innal hasada ta'kulul al-hasanati kama ya'kulun narul hatab. Hasad boleh memakan pahala amalan sebagaimana api dapat membakar kayu api. Ia makan kayu api jadi hilang. Jadi tinggal bara saja. Jadi abu saja. Jadi kadar fardu ain ni ialah kita kena tahu tentang sifat-sifat hati yang kita kena jaga, supaya dapat menjaga amalan kita daripada jadi rosak binasa. Ini Nabi SAW sebut kepada sahabat, atadruna manil muflis? Ditanya sahabat, kamu tahu tak siapa orang muflis tu? Sahabat kata, al-muflisu ma laisa lahu malun. Orang muflis itu orang yang tidak ada harta lah, ya Rasulullah. Itu orang muflis, orang tak ada harta. Nabi SAW seduk, tak, dia kata, muflis ni siapa? Orang yang datang pada hari akhirat membawa amalan-amalan yang banyak, tetapi dia mengata kepada si fulan, dia buat zalim kepada si fulan, dia buat salah pada si fulan. Akhirnya setiap orang yang dibuat salah itu ambil pahala dia, ambil pahala. Sehinggalah tidak ada apa-apa dah nak bagi pahala dia, tak cukup dah nak tampung balik kesalahan dia kat dunia. Akhirnya dosa orang tu diberi kepada orang tadi. Jadi tanggung dosa orang pula. Maka orang itulah orang muflis. Na'udzubillah min zalik. Ni juga bahaya ni. Bahaya. Zaman sekarang ni nak jadi muflis tidak payah. Kalau dalam statistik tu memanglah golongan muda sekarang ni banyak muflis hak dunia. Muflis dunia ni kalau ada mak nasib ataupun ada tentu nasib baik dia, Allah Ta'ala takdirkan jadi kaya pula ada. Muflis jatuh sekali dalam perniagaan naik balik ada. Tapi muflis hak zaman sekarang mudah ni ialah muflis dengan cara
Tak perlu cakap pun. Tarik saja. Tarik saja. Nampak? Kita tarik kat tangan. Dengan tangan kita tu lah. Tarik, sebor. Satu dunia boleh tengok. Zaman dulu orang puang ngupak dalam rumah jiran je. Kita tu lah saing-saing dia. Ahli mesyuarat dapur. Ahli mesyuarat tikar. Ahli mesyuarat tikar. Sekadar tu lah. Mana seka dia ataupun populasi orang yang dapat berita salah dan percaya tu dah ramai. Sekarang ni tak perlu dah duduk tepi tikar. Tak perlu dah duduk mana-mana, duduk saja-saja, duduk dalam sejik boleh buat, duduk sejik. Duduk sejik, orang boleh pahala, boleh dosa. Sebab apa? Sambil-sambil itu dia tengok FB. Dia tak puas hati, dia berkutuk, dia sebar fitnah. Maka tak dia termasuk di kalangan orang yang telah menyebabkan pahala amalannya jadi sia-sia. Apabila dia sebarkan fitnah, mengadu domba dan seumpamanya. Okey, nampak? Maka kita tahu dah bahawa apa yang dituntut oleh agama bagi kita ni dia. Apa kadar dia sebagaimana yang kita sebut tadi. Maka kita muhasabah cek lah. Dan apa-apa tindakan, kalau kita diri sendiri, kita bolehlah pandu pergi mengaji mana, apa lagi ilmu perlu ada. Kalau kita orang yang ada kuasa atau jawatan, kita isilah dengan pengajian-pengajian yang mana jemaah kita lekat dan juga boleh menepati keperluan asas fardu ain berkaitan dengan ilmu-ilmu agama ni. Supaya apa? Supaya kita, anak bini kita, masyarakat kita selesai bab tu. Okey. Dan kalulah jadi, ni kalu belaka ni. Kalu ni bukan kalu sebab kita tak tahu. Jadi akidah pula kita ambil lah. Kalulah jadi kita akidah tu, maka akidah yang kita akan bicarakan ini, kita akan bacakan daripada Qawaid Aqaid karangan Imam Al-Ghazali ni. Pengenalan lah. Akidah ni pula terbahagi perbincangannya secara umum kepada 3 pula. Pada 3. Iaitu perbincangan tentang Tuhan. Yang seterusnya pasal Rasul. Kemudian perkara ghaib. Ataupun ghaib sajalah kita tulis. Yang kita kenali sebagai sam'iyat. Jadi itu tak banyak. Perbincangan akidah berkisar, tajuk besarnya membincangkan 3 perkara. Berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Apakah sifat yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus. Itu kita punya cara pengajian lazim, normal dari menurut aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Dibincangkan tentang begitu. Rasul pun sama. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil dan yang harus. Ghaibiyat ni kita hanya dengar saja. Dengar dengan maksud kita apabila sabit diberitahu kepada kita melalui Al-Quran ataupun hadis, maka kita beriman. Sami'na wa ata'na. Berkaitan perkara akhirat, adanya azab kubur, adanya malaikat, adanya jin, adanya apa lagi? Adanya syurga, adanya neraka. Itu setelah apa? Setelah kita yakin adanya Tuhan. Tuhan itu mengutuskan Nabi, membawa wahyu. Maka wahyu itu kita wajib imani kesemuanya. Jadi dalam 3 pecahan ini ada kadar fardu ain yang ulama sebut, perkara wajib mustahil harus pada Allah, dan wajib mustahil harus pada Rasul, dan juga perkara sam'iyat. Dan perbincangan itu ada yang lebih panjang. Cuma perbincangan lebih panjang itu mungkin menjadi tahap fardu kifayah dah. Apabila kita dah yakin dengan akidah itu dengan berserta dalil. Kena ingat dengan dalil. Kenapa pentingnya dalil? Kerana taklid ini bahaya. Taklid dalam bab akidah ini bahaya. Idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharah dia, kerana orang yang taklid, idh kullu man qallada fit tauhidi, dia taklid dalam tauhid. Tauhid ni dia ikut orang je. Dia bukan yakin pegang kerana keyakinan dia, tapi
dia yakin atas orang tu lah. Orang tu kata gitu, saya ikut je lah. Adakah iman orang muqallid ini sah? Berlaku khilaf. Qaul mu'tamad sah lagi lah, tapi orang ni bahaya. Sebab apa? Ada pandangan mengatakan iman dia tidak sah. Jadi bahayalah. Dan orang yang bertaklid ni dia tidak sunyi. Kalau datang keraguan, boleh jadi taklid dia akan runtuh. Dia yakin betul-betul lah ni. Dan keyakinan tu ulama kata sekira-kira kalau orang buat dia ikut tu berubah, dia takkan berubah. Contoh kita ikut seorang ustaz, seorang tok guru. Kita ikut dengan akidah betul lah, akidah betul. Kita ikut betul dia, kita tak tahu dalil pun. Sebab kita percaya ke dia, kita ikut. Tiba-tiba ustaz ni jadi mazhab lain dah. Jadi Syiah ke, jadi Khawarij. Dia berubah, kita takkan berubah. Itu makna taklid orang sungguh tu. Taklid yang dikira sah iman, kalau orang yang kita ikut sekali pun berubah, kita takkan berubah. Tapi orang tanya dalil, kita tak tahu. Jadi pelik lah, jarang sikit gitu. Sebab itu dalil yang ditutup ni bukan dalil payah-payah sebagaimana yang kita akan tengok nanti. Dalil yang ijmali, yang mudah saja, yang orang awam, yang orang yang dah ada akal boleh faham, tak perlu berbelit-belit. Yang panjang-panjang dan sukar itu benda yang peringkat seterusnya, peringkat fardu kifayah dan peringkat seterusnya. Okay. Jadi bila begitu, maka kenalah akidah kita dibinakan berdasarkan keyakinan. Kerana apa? Lam yakhlu min tardid. Orang yang akidah dia berdasarkan taklid semata-mata, tidak sunyi daripada keraguan. Mari keraguan macam zaman learning ni. Susahlah kita. Nak orang yang bercakap tu ada title, ada PhD holder, orang yang ada kedudukan di jabat-jabat mufti dan seumpamanya, orang yang petah berbicara, orang yang naik masuk dalam medan media sosial dan juga pentas masyarakat. Kita pun percaya. Sebab apa? Sebab kita percaya ke dia, bukan sebab kita berdasar ilmu. Tu kita takut tu. Jadi melihatkan kepada kepentingan ilmu akidah ni lah. Saya cadang. Itu bergantung dengan tuan-tuan juga. Maknanya untuk kitab ini sebagai apa? Sebagai untuk sama-sama. Dan saya maklum dah, tuan-tuan semua dah belajar, dah banyak dah ustaz yang buat kuliah di sini. Jadi habis kau apa sini? Boleh dah? Okey. Hebat ni. Kita kebiasaannya memang tempat-tempat lain isyak tu berhenti. Kita buka soalan lah. Kalau ada ruang soalan, boleh tengok soalan. Kalau ada soalan, kita buka soalan. Masjid-masjid besar dia letak dah. Isyak, ustaz kena berhenti ustaz. Sebab apa? Ada orang mari nak semayang. Dari tempat kita tak apalah. Okey. Ada nak tanya? Dan saya pun ada cadangan kalau nak buat soal jawab pun apa. Tapi kena sedia soalan dulu lah. Sebab takut lagi kan tak ada soalan. Tak ada soalan, saya tanya. Kalau saya tanya, tak jawab. Bahaya pula. Okey. Tak ada jadi kita boleh berhentilah mukadimah dulu. Mukadimah pandai enjing. Pandai enjing dulu. Tu kalau nak gerak. Kalau pandai enjing tutup pula. Biar gitulah. Jadi nak gerak pula bila? Bulan depan lah. Ada rezekinya, ada umur panjang atau ada tu bulan depan. Jadi kalau tidak ada apa-apa, boleh water step. Kalau setuju, saya bagilah PDF ni water step lagi. Dalam 15 muka surat masuk ke depan. Sikit aja. Sekadar itu saja untuk kali ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.